Didik TV KPM. Kita akan tumpukan pada hari ini adalah berkenaan dengan reka cipta penjanaan idea untuk kertas 2 iaitu aspek 2.0 dan juga aspek 3.0. Okey, kertas 2 ini adalah lebih kepada kerja khusus kepada para pelajar yang mana ia menekankan kemahiran pelajar dalam menghasilkan reka cipta sesebuah tema yang akan diberikan. Okey, cuma hari ini penumpuan saya adalah kepada aspek 2.0 dan juga 3.0 saja. Okey, itu saja. Dan kertas 2 ini mewakili 30% kepada markah keseluruhan reka cipta. Reka cipta ada dua kertas. Okey, kertas 1 dan juga kertas 2. Jadi kertas 2 ini mewakili 30%. Dan untuk hari ini, kita akan lihat aspek 2.0 dan juga aspek 3.0 yang melibatkan berkenaan dengan cara untuk para pelajar untuk mendapatkan reka bentuk ataupun reka cipta yang terbaik dalam menjana idea mereka semua. Okey. Jadi sekarang ni kalau diikutkan para pelajar bertukar lumus untuk menghasilkan projek mereka dalam kertas 2 ini. Okey? Baik. Seterusnya kita tengok ya. Okey. Ini kalau kita tengok dalam buku teks, dalam sukatan mata pelajaran, 6.0 adalah penjanaan idea. Okey, tajuk dalam tingkatan 4 lagi. Okey. Projek untuk reka cipta ni dia bergantung kepada pelajar untuk siapkannya bermula daripada tingkatan 4 sehingga ke tingkatan 5. Okey, sebagai contoh Chris. Ya. Tingkatan 4 mungkin Julai tahun lepas mereka dah dapat tajuk. Okey. Mereka dapat tajuk dan mereka akan siapkan kerja sehingga Julai tahun ni. Contohnya lah. Tapi mungkin ada drag masa sedikit itu biasalah berlaku kan dalam musim pandemik sekarang ni kan. Okey. Jadi kita akan tengok dalam aspek ini yang utama sekali yang kita nak tengok sekarang ni adalah berkenaan dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir para pelajar. Okey. Pelajar dapat tema, pelajar kena fikir sendiri. Bagaimana nak menghasilkan sesuatu penyelesaian masalah kepada tema tersebut. Okey. Dan yang keduanya menjana idea reka bentuk melalui kaedah sumbangsaran. Okey. Okey. Melalui kaedah sumbangsaran dan perbincangan sesi kritik. Ini mereka akan hasilkan daripada tingkatan 4 lagi. Okey. Seterusnya mensintesis idea. Dan juga menghasilkan beberapa lakaran perkembangan idea. Akan ada kita lihat sekejap lagi. Memilih lakaran idea terbaik dan juga menghasilkan lukisan persembahan. Okey. Ini semua akan kita lihat dalam aspek 2.0 dan juga 3.0 nanti. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Menghindari kecelakaan. Ini tema. Okey, ini tema. Tema ni dihasilkan daripada satu situasi yang kita lihat. Apakah penyelesaian di sebalik situasi tersebut. Jadi tema ni berubah-ubah. Setiap tahun akan berubah. Ini macam soalan SPM lah. Yeah. Setiap tahun akan berubah. Okey, dia takkan ada soalan yang sama. Dia takkan ada tema yang sama. Jadi ini adalah salah satu contoh tema untuk kertas 2 SPM reka cipta. Okey, dia akan bagi tema saja. Okey. Tapi di bawah tema tu dia ada guideline dia lah. Macam mana untuk kita buat tema tu supaya kita tak lari tajuk semua kan. Ada guideline dia tu. Cikgu, jadi semua murid akan dapat tema yang sama lah cikgu? Ya. Okey, semua murid akan dapat tema yang sama. Okey. Semua tema yang sama. Okey. Okey. Seterusnya saya nak sentuh aspek 1.0 dulu. Kenapa saya sentuh aspek 1.0? Sebab ia adalah satu asas sebelum kita masuk pada bab 2. Okey, mereka perlu tahu dalam 1.0 ni mengenal pasti dan menganalisis masalah terlebih dahulu. Okey. Ini satu contoh, okey, contoh bagaimana seorang pelajar itu menyatakan masalah yang dilihat. Mungkin pengalaman peribadi sendiri, pengalaman orang lain ataupun dia lihat benda itu berlaku di kedai ke ataupun di depan mata dia dalam media massa, okey. Jadi salah contohnya adalah seperti inilah, kejadian kecelakaan seperti kemalangan dan mangsa jenayah yang menjadi-jadi di negara kita sama ada disebabkan kecuaian atau dilakukan secara sengaja. Itu maksudnya menghindari kecelakaan.
Okey, maksudnya berlaku je kemalangan, berlaku je mangsa jenayah, itu maksudnya kita dah menghadapi satu situasi kecelakaan. Okey. Jadi fenomena ini mencetuskan rasa bimbang yang tidak selamat pada masyarakat. Biasalah kita tahu kan, jika berlaku suatu perkara yang tidak diingini, akan berlaku suatu perkara yang kita tidak ingin lihat berlakulah di depan mata kita. Ya. Okey. Dalam aktiviti harian, pengguna seperti Encik Ali, seorang tukang rumah, selalu menggunakan tukul paku semasa melaksanakan tugasannya. Ini kita dah lihat individu yang terlibat. Okey, individu yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Okey, antara situasi yang sering menimbulkan masalah pada Encik Ali adalah tangan sering terkena tukul semasa menukul paku. Keadaan ini sering berlaku semasa beliau bertugas. Ini akan menyebabkan tangan beliau cedera dan terpaksa menangguhkan pekerjaannya. Dia dah nampak masalah dekat situ. Okey, itu kita panggil penyataan masalah. Okey. Keadaan ini mengganggu prestasi kerja, menyebabkan kualiti binaan merosot. Luka pada kecederaan itu juga boleh dijangkiti kuman. Oleh itu, ia menyebabkan penyakit-penyakit lain boleh menjangkiti Encik Ali. Ini adalah penyataan masalah yang dilakukan oleh pelajar. Tetapi, para pelajar juga disarankan untuk menghasilkan penyataan masalah dalam bentuk grafik macam ni. Lebih mudah difahami. Okey, untuk lebih mudah difahami. Okey. Yang pertamanya, masalah kita dah tahu, masalah tangan terketuk tukul. Okey, biasalah kita pakai paku, kita pakai tukul, kita ketuk-ketuk, terkena tangan. Okey, tangan boleh luka. Okey. Dialami Encik Ali semasa bekerja sebagai tukang rumah. Ini situasi tadi. Okey. Dan 3 masalah tadi kita dah senaraikan kat sini. Okey, tangan cedera, mengganggu prestasi kerja dan juga jangkitan kuman. Okey, jadi 3 masalah ini, apa kesan akibat dia? Ada 3 kesan akibat dia. Kerja tertangguh, kualiti kerja merosot, dijangkiti penyakit lain. Okey, maksudnya ini adalah masalah yang kita akan kaji untuk kita punya aspek 2.0 nanti. Didik TV KPM